Setelah melihat kepada beberapa keratan akhbar yang telah dipaparkan sebentar tadi, dapat dikaitkan bahawa terdapat beberapa faktor yang menjadi punca kepada berlakunya krisis pencemaran air di Malaysia. Antara faktor yang dapat dikaitkan dengan berlakunya pencemaran air di Malaysia merupakan faktor aktiviti perindustrian. Aktiviti industri yang menjadi punca kepada berlakunya krisis pencemaran air di Malaysia kerana terdapat pembuangan sisa toksik dan sisa industri yang tidak dirawat ke dalam punca air yang terdekat. Selain itu juga, bahan kimia yang tidak digunakan atau bahan kimia yang berlebihan disalurkan ke dalam punca air yang terdekat yang menjadikan air tersebut keruh dan bertoksik serta air tersebut tidak dapat digunakan oleh manusia sebagai sumber harian. Secara tidak langsung, bahan kimia yang telah bercampur dengan sumber air tersebut akan menyebabkan air menjadi bertoksik serta tidak sesuai untuk digunakan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian. Sejajar dengan pernyataan Sinar Harian pada 2019, sebuah kilang akan membuang toksik ke dalam sungai pada waktu hujan. Masyarakat di sekitar tersebut dapat mengenal pasti terdapat pembuangan toksik ke dalam sungai pada waktu hujan kerana mereka menghidu beberapa bau yang busuk iaitu bau toksik daripada sungai. Tambahan pula, aktiviti perindustrian yang melibatkan pembakaran bahan api fosil secara terbuka akan menyebabkan berlakunya hujan asid yang kemudian mengalir ke dalam sungai, tasik atau punca air yang terdekat yang menyebabkan air tersebut menjadi air yang bertoksik dan tidak sesuai untuk digunakan. Faktor kedua yang menjadi punca kepada berlakunya krisis pencemaran air di Malaysia kerana terdapat berlakunya aktiviti pembuangan sampah secara terbuka di dalam air. Pembuangan sampah ke dalam punca air yang terdekat seperti sungai ataupun laut akan menyebabkan air yang bersih tersebut bertukar menjadi air yang keruh dan busuk akibat daripada sampah yang dibuang tersebut. Seperti yang dijumpai dalam keratan akhbar di internet, terdapat 80% sungai di bandar mati akibat pencemaran iaitu daripada lambakan sampah yang berlebihan di dalam sungai. Lambakan sampah di dalam sungai tersebut menyebabkan hilangnya kualiti air yang seharusnya dijaga untuk digunakan oleh masyarakat di Malaysia. Jika dilihat, lambakan sampah yang berlebihan di dalam air termasuklah botol plastik dan juga tayar-tayar terpakai yang seharusnya dibuang di tempat yang betul ataupun digunakan semula sebagai salah satu cara untuk menjaga alam sekitar. Faktor ketiga yang menjadi punca kepada berlakunya krisis pencemaran air di Malaysia iaitu faktor aktiviti pertanian di Malaysia. Tidak dinafikan bahawa aktiviti pertanian merupakan satu inisiatif yang terbaik untuk menjaga ekonomi negara, namun terdapat beberapa kesalahan yang tidak diambil cakna oleh para petani ataupun pihak yang menjaga aktiviti pertanian untuk mengelakkan berlakunya pencemaran air di Malaysia. Antara beberapa kesalahan yang tidak diambil endah oleh beberapa pihak masyarakat yang menjalankan aktiviti pertanian iaitu penggunaan baja dan racun yang berlebihan kepada tumbuhan. Seperti yang diketahui, penggunaan racun tersebut adalah untuk mematikan tumbuh-tumbuhan yang tidak diingini. Namun, penggunaan racun yang berlebihan akan menyebabkan racun tersebut mengalir ke dalam sungai dan menjurus kepada pencemaran sungai dan menyebabkan sungai tersebut menjadi kotor serta bertoksik. Berkait dengan hal sedemikian juga, bahan kimia tersebut akan menghalang penembusan cahaya matahari ke dalam permukaan air sehingga menyebabkan tumbuhan akuatik di dalam air tersebut tidak mendapat cahaya matahari yang cukup kepada mereka untuk meneruskan kehidupan dan menjalankan aktiviti fotosintesis di dalam air. Secara tidak langsung, apabila tumbuhan akuatik tersebut tidak dapat menjalankan aktiviti
fotosintesis, maka tumbuhan tersebut tidak dapat mengeluarkan oksigen untuk dibekalkan kepada kehidupan akuatik. Maka kehidupan akuatik juga akan mati akibat tidak mendapat oksigen yang secukupnya daripada tumbuhan akuatik tersebut. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa satu kesalahan yang dilakukan iaitu penggunaan baja dan racun yang berlebihan akan memberi impak yang besar kepada kehidupan yang lain. Kehidupan yang lain termasuklah kehidupan akuatik iaitu tumbuhan akuatik dan juga haiwan-haiwan akuatik, dan juga memberi kesan yang besar kepada kehidupan masyarakat manusia kerana tidak mempunyai sumber air yang bersih untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum, saya Nur Aslihah. Seterusnya saya akan menerangkan pula tentang kesan ataupun implikasi pencemaran air. Apakah yang akan terjadi sekiranya air kita tercemar? Pertama, ia akan menyebabkan udara berbau busuk. Hal ini kerana udara berbau busuk ini datang daripada aktiviti pembuangan sampah daripada masyarakat sekeliling, yang mana udara busuk daripada sampah ini akan masuk ke ruang lingkup rumah penduduk setempat dan akan menyebabkan ketidakselesaan penduduk setempat. Itu saja, ia juga akan menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Selain daripada udara berbau busuk, pencemaran air juga akan menyebabkan persekitaran kotor. Hal ini kerana daripada aktiviti pembuangan sampah yang telah dicampakkan ke dalam air, dalam air sungai atau laut, ia akan menyebabkan ia akan menjejaskan warna air. Mungkin warna air akan menjadi lebih keruh ataupun yang lebih teruk hitam, dan ia akan menyebabkan sakit mata kepada kita yang melihatnya, dan juga secara tidak langsung akan mencemar nama negara kita kepada pelancong. Mungkin pelancong akan ingat yang penduduk negara kita ini kurang peka akan kebersihan ataupun kurang peka akan alam sekitar. Seterusnya, pencemaran air juga boleh mengakibatkan jangkitan penyakit. Hal ini kerana makanan laut seperti ikan, kerang, udang, sotong yang kita makan, yang dimakan oleh manusia, boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Sekiranya makanan laut itu seperti ikan, kerang, sotong semua tu datangnya daripada sungai atau laut yang tercemar. Sungai atau laut yang memang sudah dipenuhi sampah sarap, sungai atau laut yang sudah pernah dibuang sisa-sisa toksik daripada kilang. Jadi ia juga boleh menyebabkan jangkitan penyakit. Sampah-sampah yang dibuang oleh kita juga akan menyebabkan pencemaran yang turut memberi kesan dan menjejaskan kita manusia, kerana sumber makanan terbesar kita terdiri daripada air. Bukan itu sahaja, kandungan nitrat yang tinggi dalam air juga oleh kerana sampah-sampah sarap dan sisa toksik ini akan menyebabkan penyakit seperti taun, keracunan, penyakit gatal-gatal dan jangkitan kuman. Seterusnya, pencemaran air juga akan menyebabkan kematian habitat akuatik. Ialah hal ini kerana pembuangan sisa toksik daripada kilang-kilang akan menyebabkan sisa kimia itu berkumpul dalam air laut dan sungai. Ia juga seterusnya akan meningkatkan pH air, dan sebahagian toksik itu akan merosakkan kesihatan haiwan akuatik dan makanan haiwan akuatik tersebut. Seperti yang kita dapat lihat di gambar sebelah kanan, terdapat banyak ikan-ikan yang mati dan terapung. Hal ini disebabkan oleh sisa-sisa toksik dan pH air yang telah meningkat di dalam sungai itulah. Di dalam sungai itu ataupun tasik itu, sampah-sampah seperti plastik, straw juga telah menyebabkan banyak penyu mati kerana termakan ataupun tersedut di hidung. Seterusnya, aktiviti sosial negatif juga dapat meningkat apabila berlakunya pencemaran air. Hal ini kerana seperti contoh kita dapat lihat di sebelah kiri, saya sudah kepilkan gambar situasi terkini Sungai Kim Kim, yang mana Sungai Kim Kim merupakan contoh sungai yang telah tercemar dan terbiar. Apabila sungai tercemar dan terbiar, sudah tidak akan ada lagi orang yang pergi beriadah di sana. Jadi inilah yang akan menyebabkan berlaku kegiatan jenayah ataupun aktiviti sosial negatif seperti melepak, potong sekolah dan hisap rokok. Jenayah seperti kecurian motosikal, enjin bot nelayan dan ragut juga boleh meningkat apabila pencemaran air dan sungai-sungai seperti ini tercemar dan terbiar.
Negara pernah digemparkan dengan kes Sungai Kim Kim yang terletak di Johor. Pada 7 Mac 2019, sebanyak 111 buah sekolah terpaksa ditutup kerana kehadiran gas-gas beracun yang berpunca dari sisa-sisa toksik yang dibuang ke dalam Sungai Kim Kim ini. Ini ekoran laporan mengenai seramai 103 orang pelajar dan penduduk setempat yang sakit dan dimasukkan ke hospital akibat terhidu gas beracun. Pelajar-pelajar berasa sesak nafas dan ada juga di kalangan mereka yang pengsan. Oleh kerana pembuangan sisa toksik ke dalam sungai ini juga, seramai 2,775 orang terpaksa menerima rawatan susulan di hospital akibat kejadian tersebut. Masa-masa juga berasa loya-loya, muntah dan pening. Jadi, kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa kes Sungai Kim Kim yang berlaku di Johor ini dapat dijadikan iktibar buat kita, rakyat Malaysia serta semua orang agar menjaga persekitaran, terutamanya sumber air iaitu sungai dan laut kita. Hal ini kerana sekiranya kita tidak menjaga, sesungguhnya terdapat banyak kesan dan bahana kepada diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, pembentangan akan diteruskan dengan langkah-langkah mengatasi krisis pencemaran air. Berdasarkan apa yang telah kita dengar sebelum ini mengenai faktor pencemaran air dan kesannya terhadap ekosistem itu sendiri, jadi saya akan membentangkan beberapa langkah-langkah untuk mengatasi krisis pencemaran air ini. Baiklah, mari kita lihat. Yang pertama adalah rawat sisa industri dan menguatkuasakan undang-undang. Baiklah. Maksudnya adalah di sini, sebelum sisa industri daripada kilang ke, perlulah dirawat dahulu sebelum dialirkan ke sungai. Tak pun ditapis dahulu. Kerana jika tidak ditapis dan tidak dirawat, maka pembuangan sisa industri yang penuh toksik itu akan mencemarkan air sungai dan seterusnya menjejaskan kualiti ekosistem dalam sungai dan seterusnya laut. Yang kedua, sisa kimia yang sangat bahaya tidak boleh dialirkan ke sungai. Sebaliknya dilupuskan dengan cara yang benar. Di sini macam saya cakap tadi, kerana itulah sisa industri ini perlu ditapis supaya sisa kimia yang sangat berbahaya tak dialirkan ke sungai walaupun telah dirawat. Kerana biasanya yang sangat bahaya ni tidak sesuai untuk dilepaskan ke sungai, tapi lebih baik dilupuskan dengan cara yang betul. Dan yang terakhir adalah mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat atau kilang yang membuang sisa toksik ke dalam sungai dan laut. Dekat sini, jika ada terdapat mana-mana kilang atau syarikat pembuatan industri dan apa sahaja yang membuang sisa toksik ke dalam sungai dan laut, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang dan boleh dibawa ke mahkamah. Seperti mana yang pernah berlaku dahulu kes Sungai Kim Kim di Johor baru, lebih kurang beberapa tahun yang lalu, di mana ia melibatkan sebuah kilang atau syarikat yang membuang sisa toksik ke dalam sungai tersebut. Dan ia telah menjejaskan ramai orang atau penduduk di sekitar kawasan Sungai Kim Kim. Dan tindakan undang-undang diambil terhadap kilang yang telah melepaskan sisa toksik ke dalam sungai tersebut dan telah dibawa dan boleh dibawa ke muka pengadilan. Baiklah, untuk langkah yang kedua mengenai pengurusan pembuangan sisa domestik. Pembuangan sisa domestik ni adalah pembuangan sisa daripada rumah atau tempat kerja atau tempat tinggal lah, senang cerita. Dan untuk menguruskan pembuangan sisa domestik, yang pertama sekali saya mencadangkan bahawa untuk menggunakan deterjen terbiodegradasikan yang memiliki fosfat yang kurang. Terbiodegradasikan ni maksudnya dia mudah lupus dan dia mudah melupus lah dan mudah macam mana cakap, dia dihapuskan secara semula jadi. Dan deterjen ni maksudnya macam sisa cucian baju. Kebiasaannya kalau kita tengok dekat rumah-rumah pinggan atau mana-mana lah tempat tinggal, mereka akan menggunakan deterjen dan seterusnya deterjen tu akan dialirkan ke longkang dan seterusnya akan melalui ke sungai dan akan dialirkan ke sungai. Dekat sini deterjen yang mengalir tu
kebanyakannya tak terbiodegrasikan dan memiliki fosfat yang sangat tinggi, di mana ini akan mencemarkan dan menjejaskan kualiti air. Kualiti air, air sungai lah khususnya, dan lautan. Jika menggunakan deterjen yang terbiodegrasikan dan memiliki fosfat yang kurang, maka ekosistem dan hidupan akuatik di sungai dapat diselamatkan kerana air tidak tercemar. Seterusnya adalah mengamalkan 3R, iaitu reuse, iaitu yang reuse, recycle and reduce. Reduce, reuse and recycle. Maksudnya kurangkan penggunaannya, recycle, menggitar semula dan menggunakan semula. Dekat sini sisa domestik yang tak terbiodegrasikan perlulah diasingkan seperti kaca, plastik, perlulah dikitar semula, bukannya dibuang suka hati dan campak dalam sungai. Kerana ia akan menjejaskan hidupan akuatik di sungai dan di lautan. Contoh kalau di sungai, plastik tu dibuang kat sungai dan seterusnya sungai tu mengalir ke laut. Ia akan menjejaskan hidupan akuatik seperti penyu. Penyu akan menyalah anggap bahawa plastik tersebut merupakan obo-obo. Dan obo-obo tu merupakan salah satu dia punya sumber makanannya. Yang seterusnya adalah memastikan sampah tak terbiodegrasikan dilupuskan ke tempat yang sewajarnya dan bukannya dibuang di sungai. Kebanyakan sekarang kita tengok sama ada di bandar atau di luar bandar, sampah daripada rumah tu, sisa domestik tu dilupuskan dekat tepi sungai. Mereka buang di sungai. Dan ini bukan sekadar menyebabkan pencemaran air saja, tapi menyebabkan pencemaran bau. Kalau di bandar, tempat yang padat, pencemaran bau ni akan menjejaskan lah kehidupan seharian. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah ia akan menjejaskan sungai dan kehidupan dalam sungai tersebut dan menyebabkan air sungai itu tidak berkualiti. Yang terakhir adalah mengelakkan membuang sisa makanan ke dalam longkang kerana ia akan menyebabkan sungai berbau. Sisa makanan tak digalakkan untuk dibuang di longkang kerana ia akan mengalir ke sungai dan menyebabkan sungai jadi kotor. Oleh itu, pembuangan sisa domestik perlulah diuruskan dengan penuh teliti agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem di sungai, khususnya untuk mengelakkan pencemaran air daripada berlaku. Yang ketiga adalah untuk mengawal penggunaan baja kimia dan racun. Berdasarkan apa yang diterangkan dalam faktor pencemaran air, salah satunya adalah melalui aktiviti pertanian. Dan melalui aktiviti pertanian ni kita tak kisahlah sama ada dekat bandar ke dekat luar bandar. Tapi di bandar ada je yang menggunakan baja kimia untuk memastikan tumbuhan atau tanaman yang mereka tanam tu dapat lebih subur. Tapi sebenarnya bahan kimia dalam baja kimia tu tidak bagus dan ia akan menjejaskan air dan seterusnya menyebabkan pencemaran air berlaku. Jadi penggunaan baja kimia hanya ditambah ke tanah kebun selepas hujan. Ini khususnya dekat luar bandar. Sebab luar bandar ada kebun selepas hujan. So maksudnya baja kimia tu akan terlarut dengan air hujan lah. Maksudnya dia tak akan mengalir sepenuhnya ke sungai. Yang kedua adalah menggunakan baju organik seperti baju yang diperbuat daripada tinja binatang ternakan seperti anak, ayam, kambing dan sebagainya. Menggunakan baju organik lebih baik daripada baju kimia kerana ia tidak akan menyebabkan pencemaran terhadap air. Kerana baju organik ni dia bersifat semula jadi, organik. Dalam masa sama ia tetap boleh menyuburkan dan membantu dalam meningkatkan penghasilan dan kualiti dalam pertanian. Yang terakhir adalah menggunakan kawalan biologi untuk mengelakkan penggunaan racun bagi aktiviti pertanian. Ini sama ada di bandar atau di luar bandar, kebanyakannya menggunakan racun untuk mengelakkan daripada serangga perosak daripada merosakkan tanaman mereka. Dan untuk kalau di luar bandar, kawalan biologi adalah merupakan cara yang paling digalakkan dan disyorkan kerana tidak melibatkan bahan kimia. Kerana bahan kimia itu kalau digunakan, ia akan meresap ke dalam tanah dan lalu akan mengalir ke sungai. Lalu akan menyebabkan pencemaran air. Jadi gunakan kawalan biologi seperti kawalan biologi ini melibatkan sistem atau rantai makanan dalam dunia haiwan. Daripada situ dapatlah mengawal serangga-serangga perosak dengan cara mangsa dengan pemangsa.
Baiklah, itu saja daripada saya. Semoga langkah-langkah yang diberikan ni dapat memberikan manfaat dan seterusnya dapat mengelakkan pencemaran air daripada berlaku. Sekian saja. Terima kasih.